Selamat sejahtera, saya Nitan Arafani Salva. Matric number saya adalah 10DTK 20S1058. Hal ini kita membincangkan dalam video ini adalah hilangnya budi bahasa rakyat Malaysia di media sosial. Okey, apa objektif untuk membina video ini? Adalah kita boleh bagi tahu cara macam mana menjaga imej diri sendiri. Kedua adalah boleh tahu cara menggunakan media sosial yang betul. Boleh menjaga perlakuan kita, boleh kawal perlakuan yang salah. Sebab selepas menonton video ini, kita boleh tahu apa yang cara yang betul kita buat, yang cara yang salah. So kita boleh tahu, kena pastikan. Inilah objektif kita. Selepas itu, apa maksud budi bahasa? Budi bahasa dimaksud adalah tindak laku dan perbuatan. Selain itu adalah perangai atau perlakuan yang diamalkan seorang semasa berinteraksi dengan orang lain berdasarkan nilai baik yang disertai bersama. Okey, inilah maksud. Maksud budi bahasa adalah perlakuan. Apa yang kita buat. Itulah dia kata budi bahasa. Dalam bahasa yang kita faham, attitude. Attitude apa kita yang ada. Okey, kesan masalah sikap menghilangkan budi bahasa rakyat di Malaysia adalah untuk diri sendiri. Alright. Untuk diri sendiri adalah impak yang negatif mengutama kepada diri sendiri. Kalau dalam social media kan kita post banyak gambar yang tidak sesuai dengan kita. Macam pakaian yang tersesuai, pakaian yang pendek, pakaian kita pakai yang koyak sini koyak sana. Ini semua menjadi impak yang macam negatif. Mungkin kawan-kawan kita bercakap tentang kita belakang, mungkin dia akan hantar kepada kawan dia ke apa-apa. Kita tak tahu apa yang berlaku dalam social media. Selepas itu, tidak dipercayai oleh orang lain. Okey, kenapa saya masukkan poin ini? Kebanyakan uh, dalam media sosial kan kita post je yang mana-mana yang cerita yang palsu ke betul ke tak pasti, tapi kita post je. Sekarang kan ada pilihan raya. Mungkin MP-MP atau calon-calon tidak bagi beritahu kita selepas kita menang kita akan buat ini, benda ini. Tapi dia akan post je. Mungkin selepas kita kena dia tak beritahu pun ini macam. So kita fikir dia memang tidak dipercayai lah. Dia memang suka tipu ke apa-apa kita fikir sendiri. Inilah saya maksudkan tidak dipercayai oleh orang lain. Mencecahkan imej negara. Okey, social media ini adalah platform yang paling besar. Bukan saja orang Malaysia atau orang Perak atau orang Pening saja yang guna. Dia akan guna oleh seluruh dunia. England ke, Eropah ke, Amerika ke, Singapura ke, setiap orang akan guna. Contoh saya bagilah. Dalam FB, Facebook, saya akan post satu video yang saya bergaduh dengan saya punya abang. Mungkin saya akan post ini untuk macam content. Tapi ini mungkin akan viral. So, orang lain akan tengok. So, dia akan beritahu macam ini. Orang Malaysia buat ini macam. So, inilah menjejaskan imej negara. Ini impak kepada untuk negara juga. Bukan diri sendiri sahaja. Selepas ini, langkah-langkah mengatasi masalah menghilangkan budi bahasa rakyat Malaysia di sosial media. Ada banyak langkah kita boleh buat mengkurangkan masalah ini. So, kita lihat apa cara ibu bapa boleh buat melalui pendidikan dan teladan yang baik. Okey, kenapa saya masuk poin saya mengutama bagi ibu bapa? Sebab kita semua remaja yang banyak guna social media. Bukan ibu bapa ke nonak kita tak buat. So, sorry, guna. Kita yang sebagai muda, remaja yang guna banyak media sosial, platform yang banyak. So, itulah saya maksud. So, sorry. Itulah saya kata ibu bapa sebab kita berada di rumah sebanyak
masa kita spend masa dengan ibu bapa kita. So ibu bapa kita perlu mendidik budi bahasa, macam mana kita nak post gambar ke dalam social media, macam mana kita ada dalam social media. Okey, menghormati orang tua. Mungkin itu saya maksud adalah menggunakan panggilan yang betul. Boleh guna user ID mungkin. Mungkinlah. Okey, mungkin kawan I panggil dekat kelas saya. Mungkin dia panggil macam badak bodak. Pasal orang-orang India kan dia suka panggil lelaki badak bodak. Kalau bahasa orang Melayu hang, awak, itu dalam kalangan kawan lah. Kita tidak boleh guna bahasa itu dalam comment box sebab banyak orang akan tengok. So, mungkin kita suruh panggil anak-anak kita sebagai abang, pakcik, Mrs, Encik atau sebagainya. So, ini akan follow up dalam social media pun. Okey, selain itu adalah menjaga pakaian dan persekitaran. Okey, maksud itu pakaian adalah pakaian yang sesuai, pakaian yang kita menjaga adat kita. Okey, kenapa akak kata persekitaran? Mungkin kita pakai sari atau vesti tak sesuai dengan shopping mall. Memang tak sesuai. So itulah perkataan persekitaran. Mungkin you post kan, mungkin dia tak sesuai untuk lihat dalam social media. Itu mengimpak budi kita lah. Ada pakaian yang tertentu untuk pakai yang tempat yang tertentu. So kita pakai pakaian yang sesuai dengan tempat yang tu. Okey, membawa anak menghadiri kempen yang menguruskan kepada usaha memupuk nilai murni sebagai kempen yang dalam online ataupun dalam program-program yang berlaku di persekitaran. Okey, selepas itu, apa yang kerajaan boleh buat? Okey, sebelum ini kita masuk, ada satu lagu Dr. Nurliza akan lagu Budi Bahasa adalah budaya kita. Okey, jom kita tengok. Ibu bapa dan kaum keluarga, saudara terdekat, jiran tetangga, sayang menyayangi, bertegur sapa, ketulusan ikatan sepanjang usia. Para guru, rakan sekolah, turut warnai kehidupan kita. Ilmu ditimba, pengalaman bertambah, pergaulan sihat pribadi ceria. Bangsa Malaysia berhemat tinggi, ramah dan mesra, elok berkerti, yang tiada dibantu, yang lemah dilindungi. Bertimbang rasa hormat menghormati, kita berhikmat, jujur dan ikhlas, mencurah bakti tak minta dibalas. Harapan rakyat satu amanah, budi bahasa budaya kita. Okey, apa itu dimaksudkan dinyanyi oleh Dr. Sri Nurliza adalah, okey, yang pertama dia kata ibu bapa kan, itu saya dah kata peranan ibu bapa. Selepas itu guru kan dia kata kawan-kawan dan guru. So nanti kita akan pergi. Sebelum ini dia kata Malaysia adalah berkaum yang kebanyakan kan. Okey, dekat sini dalam social media kebanyakan benda yang akan dipost. Mungkin taipusan kan. Dalam semasa taipusan dia akan cucuk satu versi dekat mulut. So agama lain kita perlu hormat. Kita tak boleh kata apa ini benda dia akan buat. So ini tak sesuai. Kita mesti menjaga, kita mesti memberi hormat, menghormati kepada kaum lain. Inilah the last kali Puan Nurliza punya lagu akan bermaksudkan. Okay. Okey, inilah lagu Budi Bahasa adalah budaya kita. Okey, kerajaan akan apa yang kita boleh buat adalah mengadakan kempen kesedaraan. Masa I
saya belajar sekolah menengah, ada satu amalan, apa itu? 3S. Okey, 3S ini penting tahu sebab masa yang kecil kita apa yang ajar, itulah kita akan keluarkan masa besar pun. Okey, kalau kita ajar di sekolah juga, kita akan bagi buat dalam social media. Okey, kalau 3S adalah siapa, salam, senyum. Ini akan beri macam mana kita hormat kepada orang lain. Benda inilah akan membantu untuk dalam macam mana kita tindak berlaku di dalam social media pun. Okey. Okey, apa itu contoh? Budi bahasa budaya kita mungkin melalui lagu, mungkin melalui short film ataupun hari budi bahasa ini macam mungkin budi bahasa dia akan boleh bahagi dengan kalangan masyarakat dalam social media. So itu macamlah. Okey, kempen budi bahasa di kalangan pada 21 akan merupakan dan 5 tahun kerajaan akan dalam masa ini melahirkan rakyat Malaysia yang berbudi bahasa. Inilah tadi saya kata. Okey, institusi pergajian sebagai memberi nasihat kepada pelajar. Mungkin kita akan, okey, mungkin pensyara guru-guru akan add dalam social media. Dia akan berkawan dengan Facebook ke IG. Mungkin dia akan boleh nasihat, jangan post ini macam menjaga adab, menjaga menghormat kepada orang lain. So sebagai melalui dalam pendidikan moral, dia akan boleh bagi mencontoh, memberi galakan kepada pelajar yang budi bahasa mulia, saling menghormati antara rakan. Sebab itulah saya kata kalau kita akan respect kawan kita, kita akan bagi respect juga dalam Facebook ke social media. Kadang-kadang kita tak suka dia orang, kita akan create satu fake account sebagai contoh Instagram. So, dia akan pergi komen negatif kepada siapa yang kita tak suka. Sebab dalam fake account kan kita tak tahu itu siapa. Dia tak tahu pun apa-apa identiti dia orang. So, kita boleh buat apa-apa benda kita nak. So, janganlah kita mesti hormati rakan kita. Okey, menghargai perbesaran agama, berlatar belakang, masyarakat dan budaya masing-masing. Itulah tadi saya kata. Contohlah, kita akan menghormat kalau dia orang buat itu dia punya tradisional. So, kita kena menghormati dalam social media. Takkanlah kita bully dia orang. Menghargai idea, memfikiran dan mendapatkan serta hak memilih rakan sembahyang. Okey, mungkin saya ada satu talent. Sekarang platform yang bagus untuk menunjukkan talent kita adalah TikTok. Sekarang famous adalah TikTok Shop. Mungkin saya jual satu barang, mungkin saya jual casing phone lah. So, you orang jangan bagi komen, you tak ada duit ke, you jual part time. Itu dia punya idea sendiri. Dia punya tanggungjawab untuk mendapatkan income sikit lah. So, kita mesti akan menghormati dekat dia orang lah. So, ini akan mengkurangkan menghilangkan rakit budaya ini contoh. Kita perlu berdisiplin. Okey, akhirnya sekarang ini kita ini guna banyak masa untuk mengguna phone, social media. Kalau kita sebagai IPT student lah, suruh kita duduk ceramah, kita boleh dengar setengah jam, 1 jam, maksimum 1 jam. Selepas itu kita rasa menentu, nak tidur, dah tired dah. So, bolehlah kita buat satu cara mempampirkan kepentingan nilai-nilai murni, menjaga budaya kita dalam sebagai iklan, video, dalam televisyen atau dalam social media. Mungkin sebab kita akan tengok guna social media banyak, mungkin kita boleh promote dalam social media. Kita mungkin akan baca ataupun organisasi yang tertentu akan buat program atau pertandingan dalam social media. Kalau macam mana cara akan menjaga budaya bahasa dalam social media. So, akan katalah ada syarat, mungkin you kena share sebanyak ini, kena ada like ini macam. So, ini semua uh, uh, sebagai langkah untuk mengatasi masalah ini. Okey, sebagai kesimpulan adalah
menghilangkan budi bahasa rakyat Malaysia di sosial media adalah berlaku sangat-sangat. Sebagai rakyat Malaysia kita akan menjaga budi bahasa kita sebab sosial media ini besar sangat. Orang luar akan lihat Malaysia kita. Ini akan tak imbang kepada kita sahaja, ini akan imbang kepada negara kita, keluarga kita, agama kita dengan budaya kita semua. So, mesti kita jaga budaya kita. Budaya kita adalah budi bahasa kita adalah budaya kita. Ini sahaja daripada saya. Kalau saya bercakap kesilapan apa-apa, minta maaf saya. Sekian, terima kasih. Objektif utama budi bahasa budaya kita adalah untuk lahirkan warga negara yang bersopan, santun dan mempunyai rama mesra dalam kalangan masyarakat. Bermula daripada barisan hadapan kerajaan hinggalah kepada segenap lapisan masyarakat. Definisi budi bahasa adalah budi diiktirafkan sebagai kebajikan, bahasa sebagai sistem lambangan yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Amalan mulia di bawah maksud satu tanggapan berkenaan perkara-perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. Pihak kerajaan memainkan peranan dalam meningkatkan kesatuan berbahasa di negara kita yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti orang Melayu, orang Cina dan juga orang India. Pihak kerajaan boleh mengadakan kempen kesedaran atau ceramah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat supaya mereka dapat menyedari bahawa betapa penting sesebuah masyarakat perlu mengamalkan amalan budi bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana kempen-kempen yang diadakan mampu menyedarkan masyarakat tentang kepentingan amalan ini dipraktikkan dalam kehidupan seharian kita. Dan yang menekankan falsafah kemanusiaan. Tambahan pula, pihak sekolah turut mempunyai tugas berat dengan melaksanakan sistem pendidikan yang menekankan falsafah kemanusiaan yang sebenarnya. Pendidikan di sekolah hendaklah menekankan keperluan membentuk pelajar menjadi insan yang seimbang peribadinya dalam segi jasmani, rohani dan intelektual. Masa pelajar banyak dihabiskan di sekolah yang membolehkan pihak sekolah menyemai nilai budi bahasa ini dengan lebih baik lagi mendalam itu. Langkah yang boleh dilakukan untuk membantaras masalah ini ialah melalui media massa. Pada zaman yang menuju puncak ini, semua informasi-informasi yang berlaku di dunia ini mudah didapati kerana kemudahan seperti internet, televisyen dan banyak lagi memberi kita peluang untuk meneroikan hal-hal yang berlaku pada masa sekarang. Video atau iklan yang ditayangkan melalui media massa seperti televisyen berupaya untuk mempengaruhi sikap seseorang. Oleh hal demikian, sudah tentulah usaha untuk memupuk nilai murni ini boleh dilakukan melalui media massa. Untuk merealisasikan impian ini, pihak media massa haruslah bekerjasama dalam menjayakan program ini dan sentiasa berjuang untuk kedaulatan negara. Seperti yang disedia, kita maklum, televisyen menjadi daya tarikan yang popular dalam kalangan masyarakat di negara kita. Program budi bahasa bagi remaja. Kerajaan juga boleh membantu memupuk konsep budi bahasa dalam jiwa remaja dengan mewujudkan satu program khas untuk remaja. Program khidmat negara merupakan satu aktiviti yang baik, tetapi beberapa penelitian harus dilaksanakan, terutamanya menekankan lebih banyak konsep budi bahasa yang praktikal untuk diamalkan oleh remaja zaman ini. Kesan-kesan kehilangan budi bahasa. Kesan pertama adalah bahasa kurang sopan ubah cara komunikasi remaja masa kini. Bila sebut bahasa kurang sopan,
tergambar perkataan kotor, mencarut atau ayat-ayat maki hamun yang keluar daripada percakapan seseorang atau tulisan mereka di media sosial. Bagi mereka diajak sejak kecil mengamalkan budi bahasa yang baik dan beradab. Mungkin kurang senang jika ada yang berkomunikasi dengan bahasa yang kurang sopan. Kesan kedua adalah imej mereka akan terjejas. Isu-isu semasa. Isu-isu semasa adalah isu pengguna semakin berani menjadi alam cyber medan, beri komen provokasi lucu, maki hamun, mencarut di internet. Ini adalah isu semasa. Sahabat sejahtera, nama saya Karan Ras dan nombor metik saya adalah 10D30S1005. Hari ini saya nak bentang tentang tajuk hilangnya budi bahasa rakyat Malaysia di media sosial. So, objektif dia adalah masyarakat Malaysia amat terkenal dengan budi bahasa yang tinggi. Kalau korang tak percaya, lihat sajalah bagaimana masyarakat Melayu berinteraksi sesama mereka, penuh dengan kesopanan dan kelembutan. Kalau orang masih terpercaya, cuba lihat bagaimana sikap masyarakat kita melayani tetamu yang datang ke rumah diorang mereka dan dilayan dengan penuh sopan seperti raja. Definisi adalah budi bahasa merujuk kepada tutur, kata, kelakuan, sopan santun dan tata tertib, akal kebijaksanaan dan perbuatan kebajikan tercantum dalam kata-kata mulia dengan kata lain. Setiap gerak laku, tutur kata, tata hidup, pemikiran dan perasaan baik terhadap orang lain. Langkah-langkah untuk memupuk budi bahasa dalam kalangan masyarakat di media sosial. Dalam usaha untuk meningkatkan kesatuan berbahasa di negara kita, ibu bapa lah yang memainkan peranan yang penting untuk mendidik anak-anak sejak kecil. Dengan adanya mendidik ibu bapa, maknanya anak akan memilih amalan budi bahasa dalam diri sendiri mereka. Selain itu, ibu bapa juga harus menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Contohnya, apabila ibu bapa menghormati orang tua di hadapan anak mereka akan secara semula jadinya mengikut perbuatan ibu bapa mereka kerana bapa borek anak rintik. Ibu bapa harus menasihati anak mereka supaya menghormati ahli keluarga yang lebih tua seperti datuk nenek. Mereka juga perlu mengajarkan anak supaya menggunakan panggilan yang betul semasa berada di rumah. Selain pihak ibu bapa, pihak sekolah juga memainkan peranan yang untuk meningkatkan amalan budi bahasa di negara kita. Pihak sekolah seperti kelab bimbingan dan kaunseling boleh memberi nasihat kepada pelajar agar sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni seperti rajin, tanggungjawab dan sebagainya dalam rutin kehidupan mereka. Cara ini dapat membolehkan pelajar menjadi pelajar yang cemerlang. Guru haruslah memberi didikan moral kepada murid supaya mereka dapat menghayati 36 nilai murni yang terkandung dalam sukatan pelajaran pendidikan moral. Misalnya nilai amanah, nilai kesederhanaan dan lain-lain. Nilai-nilai moral dapat menjadikan pelajar sebagai seorang model insan yang berakhlak mulia dan juga beradab sopan. Seterusnya adalah faktor-faktor kehilangan budi bahasa dalam media sosial. Yang pertama merupakan ibu bapa terlepas pandangan akan kepentingan kasih sayang. Masalah ini berlaku kerana ibu bapa terlepas pandangan akan kepentingan kasih sayang dan kebajikan anak-anak mereka itu. Sikap terlalu memburu dunia, kebendahan itu membawa ibu bapa tidak mempunyai masa untuk memberikan kasih sayang dan tunjuk ajar yang betul kepada anak. Ada juga ibu bapa yang selalu sibuk ini menggunakan kaedah materialistik untuk mengatasi kesibukan mereka bekerja itu dalam mendidik anak. Akibatnya, kebincangan akhlak dan semakin menghilangnya budi bahasa berlaku dalam kalangan remaja dalam kadar yang begitu pantas serta meluas. Selain itu, pengaruh media sosial. Kewujudan pelbagai media massa di negara ini akan tempoh terdekat turut menjejaskan kualiti budi bahasa remaja kita. Pelbagai program yang disiar terutama penyiaran budaya luar akad telah mempengaruhi minda remaja kita untuk meninggalkan budi bahasa yang menjadi pegangan masyarakat kita suatu masa dahulu itu. Semakin lama remaja menonton program yang sebegini, semakin terjejaslah konsep budi bahasa di
yang diterapkan dalam dirinya oleh ibu bapa dan pihak masyarakat itu. Jelaslah, remaja tidak lagi berbudi bahasa kerana terpedaya dengan kandungan palsu atau perunsur imajinasi khayalan media massa yang diimport itu. Kesan-kesan kehilangan budi bahasa dalam media sosial adalah yang pertamanya hubungan silaturahim antara satu sama lain akan terjejas. Hubungan silaturahim adalah penting dalam sesuatu individu kerana hubungan silaturahim akan mengamalkan memupuk cara kasih sayang antara satu sama lain. Selain itu, hubungan silaturahim bukan sekadar berkenal-kenalan, berjabat tangan atau memohon maaf dengan bersalam-salaman. Ada sesuatu yang lebih hakiki dari itu semua, iaitu aspek mental dan ketulusan hati di dalam hati. Hal ini sesuai dengan kata asal dari silaturahim itu sendiri, iaitu silah atau wasal yang membawa maksudnya menjambungkan atau menghimpun, dan rahim yang berarti kasih sayang. Seterusnya adalah tidak menghormati orang lain. Dengan kehilangan budi bahasa, masyarakat tidak akan menghormati satu sama lain. Iaitu remaja tidak akan menghormati orang yang tua dan akan menjadi persalahfahaman dan pergaduhan antara satu sama lain. Kesimpulannya adalah yang dapat dirumuskan ialah orang yang banyak menambah budi hendaklah diteladani dan diambil iktibar kepada generasi muda yang bakal memimpin negara kelak. Bah kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Oleh itu, jelaslah bahawa orang pada zaman dahulu menyifatkan budi dan baik akan dikenang untuk selama-lamanya.